Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sambung kitab Idaman Penuntut jilid 1 muka surat 54 Rumi 54 Rumi. Sembahyang istisqa minta hujan. Kena mengaji juga, takut-takut bila nak perlukan nantilah. Kalau tidak pun kita dapat pengetahuan ilmu tentang solat minta hujan istisqa. Lepas dapat pengetahuan, walaupun mungkin tak amalkan pun sebab kita banyak air kan, tapi dengan kita faham tentang satu-satu ilmu berbanding dengan solat sunat, fadilatnya lebih besar. Fadilat tahu satu-satu ilmu tapi tak amal, sebab tak sesuai nak diamalkan. Tapi ilmu juga mana lagi besar, lebih daripada 1000 rakaat solat sunat. 1000 rakaat solat sunat nak banding dengan tahu satu ilmu yang tak pakai. Ilmu tapi tak pakai, lebih daripada 1000 rakaat. Kita tarawih sebulan 600. Itu pun kalau buat 20. Ya, buat 20. 8. Kalau 8 baru berapa? 8 kali 3 baru 240. Itu pun bukan tiap hari kita ada. 10 hari pertama lah tak ada dah. Berapa je nak kata nak ambil solat sunat tu punyalah, kita tak buat. Ini dengan satu faham tentang satu-satu perkara dan tak amal pun. Tak ada keperluan pun nak amal. Lebih besar daripada 1000 rakaat solat sunat. Tapi orang antara tipu daya lah, tipu daya juga. Nak juga solat sunat tak? Banyak-banyak. Solat sunat yang banyak-banyak nak juga. Tapi bab ngaji tak apa minat sangat. Tapi solat sunat, solat tahajud malam siang. Bukan nak kira semayang tu masalah. Semayang tu tak masalah. Masalahnya bila dibuat perbandingan dengan belajar. Kalau setakat semayang memang sunat, baguslah semayang banyak mana pun. Bila buat perbandingan aja, sama juga baca surat khabar, tak ada masalah. Tak ada masalah baca surat khabar. Baca artikel dalam internet ni kan, tak ada masalah. Bila masalah buat perbandingan dengan Quran. Baca Quran tak baca, jadi baru jadi masalah. Baca surat khabar tak masalah. Tengok bola tak ada masalah. Bila masalah? Bila buat perbandingan dengan tengok kuliah online. Baru jadi masalah. Jadi samalah juga. Jadi kita apa? Biarlah kita pandai prioritinya, keutamaan, macam mana kita pandai keutamaan dalam dunia, dalam masalah dunia. Begitulah kita pandai dalam masalah akhirat, sepatutnya gitu. Tu nama cerdik. Dalam masalah dunia cerdik sangat. Kalau situ gaji 3,000, sini 5,000.
Ambil 5,000 tahu tak janji rezeki Allah Taala 3,000 pun dah cukup. Sana 5,000, biarkanlah. Tak, cari 5,000 tu. Itu dalam masalah dunia kita pandai. Tapi dalam masalah akhirat, sunat je pun. Mari kita belajar berkaitan dengan solat istisqa. Saya tak tahu sempat habis tak hari ni, malam ni. Mari kita tengok. Sembahyang minta hujan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkataan istisqa makna istisqa tu pecahan daripada perkataan suqya. Suqya bahasa Arab lah. Suqya. Suqya tu yang jadi istisqa. Apa maksud suqya ni? Maknanya tuang air. Tuang air. Jadi sembahyang istisqa sembahyang tuang air ke? Jadi sembahyang istisqa maknanya sembahyang minta dituangkan air, minta hujan lah, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya. Allah yang buat turun hujan. Surah apa tu yang kita baca lepas isyak tu? Qul ara'aytum, yang last sekali. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kan? Baca surah tu biasa. Dulu orang tak baca lepas ni. Lepas sembahyang isyak, sekarang baguslah, dah ada tempat yang dah baca kan. Tu ayat terakhir. Maksud dia apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah, bagaimana fikiranmu jika sumber air kamu menjadi kering? Siapa yang dapat faman ya'tikum bima'in ma'in? Siapa yang dapat datangkan balik air tu bila air tu tak ada, kering? Sebab tu apabila kita baca ni surah apa? Al-Mulk. Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat last sekali. Lepas habis tu saya duk perhati ada 1-2 tempat je yang baca. Tapi banyak tempat tak baca. Baca apa ni? Bila qul ara'aytum, sebab kita dah amalkan pada masjid surau. Jadi masa itulah kita dengar. Sebelum ni mungkin amal kat rumah kan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Dia kena jawab. Allahu Rabbul Alamin. Jawablah. Tu soalan tu. Qul ara'aytum. Nak tanya ni, macam mana kalau air tu kering? Siapa yang dapat datangkan balik air? Soalan. Lepas tu, sadaqallahul azim. Tak ada jawapan. Kan itu ayat terakhir kan? Jawablah. Sunat jawab, tak wajib. Jawab dia, Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang turunkan. Allah yang dapat datangkan balik air. Baca tu cantiknya, jangan baca kuat macam baca Quran. Pelan sikit. Kalau kita baca nadanya, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbul Alamin. Sebab apa nak bagi lain sikit? Nak bagi tahu ni bukan ayat Quran. Ini jawab. Kalau baca sama kuat, seolah macam ayat Quran, macam tambah satu ayat ke? Soalan macam tu pula. Jadi slowkan sikit. Jawab. Bila sumber air kering, Allah je lah yang boleh datangkan. Jadi kita dapat faham, disebut di sini, jika air tak ada, sama ada kemarau dan sebagainya, minta Allah untuk datangkan air. Minta Allah untuk datangkan air. Kerana kaedah syarak, apabila memerlukan hujan, memerlukan air, hujan tak ada, air tak ada, ataupun memerlukan hujan terlalu banyak untuk dia berhenti, sama juga. Sama ada langsung tak ada air, minta turun hujan, ataupun hujan banyak sangat, minta berhenti, adalah doa dan solat selepas usaha-usaha dibuat. Pembenihan awan, kalau masalah tak ada air, pembenihan awan dah buat. Lepas tu kalau hujan tak berhenti-berhenti, tak ada apa yang boleh buat. Nak tadah ke mana? Tapi kalau hujan tak turun, boleh buat gitu gini, tak boleh. Lepas tu minta pada Allah untuk turunkan. Bukan pakai bomoh teropong. Bomoh tu teropong kan. Masa tak ada dia teropong. Okey, awan ada kat sana, bomoh teropong. Tak faham macam mana boleh viral tok bomoh teropong. Dulu penampar buaya penampar harimau apa. Macam-macam ada ni. Lepas tu apa globe tu dia pusing. Okey, sini. Kita minta pada Allah, bukan pakai bomoh-bomoh macam tu. Dalam masyarakat
Masih lagi ada orang percaya bomoh. Untuk menurunkan hujan atau untuk menolak hujan, memberhentikan hujan daripada turun. Saya pernah jumpa. Dia nak berhentikan hujan, dia tak nak bagi hujan pada waktu kenduri atau ada perlawanan kan. Tak boleh ni kalau hujan masalah ni. Jadi dia panggil bomoh. Bomoh. Begitulah adalah. Pakai berah lah apalah. Adalah saya tengok lah. Patutnya minta doa, minta pada Allah sama ada nak turunkan hujan atau nak berhentikan. Macam-macam. Dulu kalau saya ingat dulu kecil sangat masa tu. Saya ingat umur saya 7-8 tahun gitu. 5-6 tahun, 7-8 tahun kot. Balik kat kampung-kampung lah, bila ada kenduri, takut hujan, dia ambil, dia campak baju-baju buruk dekat atas bumbung. Apa sebab buka campak atas bumbung? Baju buruk, baju terkoyak. Tu antara. Lepas tu ambil pelita, lilin, letak bawah dapur, bakar. Kan ada orang angguk ya tu. Memang ada tu. Sedangkan sebab apa? Nanti kalau hujan susah kenduri kita. Macam-macam. Kenduri kita nak buat akhir sekali macam tu. Sedangkan minta pada Allah. Minta pada Allah, bukan buat benda-benda pelik gitu. Jadi bila hujan tak turun ataupun hujan turun tak berhenti-henti, minta pada Allah. Dalam kes ni hujan tak turunlah, kemarau. Ketika berhajat kepadanya, minta pada Allah ketika kita berhajat kepada air. Bila sebut ketika berhajat kepada air, air tak ada, kadang-kadang dia bukan sebab air tak ada. Terbahagi ketika berhajat kepada air ni, hujan turun ni 4. Terbagi kepada 4. Yang pertama, bila perlukan air, air tak ada. Itu standard lah. Perlukan air tak ada, kemarau, tanah kering, air semula jadi, semua masin, air semua beracun dan sebagainya. Tak boleh pakai. Tapi air ada. Tetap juga dinamakan minta hujan juga. Sebab apa? Kan air banyak. Nak minta hujan apa air banyak, tapi air tak boleh minum. Okay. Jadi yang pertama, perlukan air tapi air tak ada. Seperti tanah kering, kemarau, ataupun ada air, semua air tak boleh diminum, masin. Contohlah air sungai masin, semua pakat-pakat masin. Okay? Ataupun air tak masin, tapi minum mati, beracun, sakit. Maka solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Kenapa pula? Kan air banyak. Sebab air tak boleh pakai walaupun ada. Satu sebab. Yang kedua, ada air tapi air tak cukup. Air ada tapi tak cukup untuk makan minum, maka minta hujan juga. Itu antara solat sunat istisqa. Yang ketiga, dia ada banyak air tapi dia solat sunat istisqa minta hujan bagi orang lain. Contohnya negeri Pahang ni okey, negeri sebelah yang tak okey, kering. Jadi dia sembahyang istisqa tapi bukan minta untuk dia. Sebab dia okey, air ada, minta untuk negeri sebelah. Boleh juga. Yang keempat, ulang dah sembahyang minta hujan tapi tak turun-turun hujan, maka ulang lagi. Jadi ulang lagi solat minta hujan. Jadi istisqa minta hujan ni ada 4 lah. Yang pertama, air tak ada, kering kontang, kemarau, ataupun air ada tak boleh pakai, beracun ke, masin ke, tak boleh pakai. Yang kedua, bila ada air tapi tak cukup, minta hujan juga. Yang ketiga, bukan untuk dia, untuk orang, minta hujan. Yang keempat, dia minta hujan tapi masih lagi tak turun-turun hujan. Tak turun-turun hujan, maka sembahyang lagi. Lepas tu sembahyang lagi. Kenapa sembahyang minta hujan ni? Kerana dah sembahyang tak turun-turun juga hujan. Jadi ulang. 4 sebab lah. 4 sebab. Kalau sembahyang istisqa tapi bukan sebab nak hujan, bukan sebab minta hujan, tak sah istisqa tu. Tak sah. Sembahyang minta hujan itu sunat muakkad. Sunat muakkad apa tu? Sandarannya sebelum ijma' mengikut perbuatan Rasulullah SAW yang selalu dilakukannya. Ini jika tiada perintah oleh raja. Jika ada perintah, niscaya wajib, tidak sunat lagi. Hukum asal solat sunat minta hujan sunat. Tapi bila pemerintah suruh, maka waktu jadi wajib. Begitu juga nanti dia cerita tentang puasa. Sebelum sembahyang tu puasa jadi wajib. Sebenarnya puasa wajib bukan Ramadan aja. Bukan Ramadan aja, ada puasa yang wajib lagi. Nanti kita akan bahas tu lah nanti. Jadi sunat muakkad, solat sunat minta hujan, itu kalau secara umum. Tapi kalau masuk TV, pemerintah buat pemerintah negara tu dia buat pengumuman, dia kata semua rakyat-rakyat hendaklah datang untuk solat minta hujan. Waktu tu jadi wajib.
Bagi orang yang tak uzur apa semua lah. Wajib waktu tu. Wajib. Tapi kalau secara umum tak disuruh pun. Kita tak mewajibkan ya. Nak datang, tak nak datang tak apa. Itu sunat lah. Jadi maknanya, kewajipan solat, ada satu kewajipan solat, iaitu bergantung kepada pemerintah. Solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, dia tak bergantung pada pemerintah. Pemerintah kata wajib, pun wajib. Pemerintah kata tak wajib, pun jadi wajib. Kan? Sembahyang sunat, Qabliyah, Ba'diyah, tak bergantung kepada pemerintah. Pemerintah kata wajib, Qabliyah, Ba'diyah. Wajib solat duha, wajib solat witir, tetap tak wajib juga. Tak wajib juga. Sebab dia memang tak bergantung kepada pemerintah. Sama ada wajib atau sunat. Tapi solat sunat minta hujan, dia bergantung kepada pemerintah. Pemerintah kata wajib, wajib. Pemerintah kata sunat, sunat. Bagi orang ramai. Sama ada yang bermukim, sama ada dia duduk di satu tempat, atau musafir, atau dia musafir, yang merdeka, sama ada dia merdeka, atau sahaya, hamba, tak kira, semua sunat. Yang sudah baligh, atau belum baligh, laki-laki, atau perempuan, atau khunsa. Tak tambah lagi satu, khunsa. Semuanya sunat. Sebab semua perlukan air. Air tak ada. Apabila berlaku, semua sunat. Apabila berlaku kemarau di sesuatu tempat, maka kemarau tu maksud tak ada air tadi lah. Bila sebut kemarau, tak ada air, air ada, tak boleh pakai racun, air masih yang semua tadi tu lah. Ya? Di suatu tempat, maka orang ramai disunatkan memohon hujan daripada Allah SWT dengan 3 cara. Bila kemarau, air tak ada, makin air tak ada, makin kering-kering, disunatkan untuk memohon hujan daripada Allah melalui 3 cara. Yang pertama, berdoa, membaca doa, minta turunkan hujan seperti di bawah ini. Pertama, doa. Dan doa ni tak terkait dengan solat, bila-bila je. Doa lepas solat, doa saja-saja, doa dekat rumah, doa dekat masjid, tak kira. Doa saja secara umum, doa di mana-mana saja. Doa seorang-seorang, doa ramai-ramai, tak kira. Secara umum. Dan dia tak terkait dengan solat. Itu cara pertama. Dan doa yang dianjurkan adalah doa ini. Mari kita tengok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma asqina ghaithan mughitha hani'an mari'an ghadaqan majallilan sahhan tabaqan daiman. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qaitina. Allahumma ya Allah, inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaika. Allahumma anbit lana zar'a wa adirra lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis samai wa anbit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghayruk. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Habis dah? Habis itu. Doa ni sunat bacalah. Tujuannya maksudnya lah. Lebih kurang tujuan doa ni apa dia? Ya Allah, turunkanlah hujan yang boleh menghilangkan dahaga untuk kami, yang menyelamatkan nyawa, harta benda. Sebab ada hujan yang dia merosakkan. Nah, ini minta hujan apa? Hujan yang menghilangkan dahaga untuk menyelamatkan nyawa. Bukan hujan yang boleh menghilangkan nyawa, kan? Harta benda, maksudnya menyelamatkan harta benda. Dan yang mengandungi kebajikan yang banyak. Hujan kebajikan. Sebab silap-silap gaya, hujan jadi banjir, kan? Membasahi rata-rata bumi, yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Janganlah dijadikan kami daripada orang yang berputus asa. Ya Allah, hamba-hambamu dan bumi-bumi telah ditimpa malapetaka, kekeringan dan kontang, kesusahan dan kecelakaan yang tak ada tempat lain
kami hendak mengadu melainkan kepada Engkau. Ya Allah, kurniakanlah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan banyakkanlah susu binatang. Dari berkat bumi yang subur, jauhkanlah bala daripada kami. Yang mana tidak ada siapa yang boleh melepaskan melainkan Engkau, Ya Allah. Berilah kami nikmat hujan. Itu untuk keselesaan bagi kami, bukan jadi satu kesusahan kepada kami. Kami memohon ampun dan taubat dari segala dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Yang tu, baca tu. Kat mana ni? Lepas sembahyang, bukan mas sembahyang, ramai-ramai, seorang dekat rumah, mana-mana, tak terkait dengan apa-apa. Doa aja. Okey. Yang kedua, cara kedua. Membaca doa tiap-tiap kali lepas sembahyang. Ini berkait dengan sembahyang. Berkait dengan sembahyang. Lepas sembahyang baru baca. Yang tadi tak berkait. Bila-bila aja. Berkait lepas sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Di dalam khutbah Jumaat diselitkan doa yang tersebut, doa tadi juga, ataupun doa sebagainya, doa-doa lain pun boleh. Berdoa selepas solat fardu, solat sunat, atau ketika khutbah. Itu cara yang kedua. Kerana apa macam tu? Kerana ada satu peristiwa, seorang sahabat Nabi mengadu kemarau. Ketika tu Nabi sedang khutbah, dia mengadu kemarau, Nabi terus berdoa. Tengah khutbah tu terus berdoa. Lepas tu, sebelum Nabi turun daripada mimbar, hujan turun. Mustajab. Yang peliknya, bukan yang jadi halnya, hujan turun tak berhenti-henti sampai Jumaat satu lagi. Nabi akhir sekali dia minta, Nabi, ya Rasulullah, minta doa ya Allah, ya Rasulullah, untuk berhentikan hujan pula. Seminggu tak berhenti-henti. Nabi pun doa sekali lagi dekat khutbah Jumaat supaya ya Allah berhentikanlah hujan. Lepas tu hujan berhenti. Hujan berhenti. Jadi daripada kisah ni, lepas sembahyang pun sunat juga doa. Sama-sama ada solat fardu atau solat sunat, dalam khutbah pun sunat doa. Doa apa? Doa minta hujan tadi lah. Ketika bila? Ketika tak kemarau tadi tu lah. Okey. Yang ketiga. Cara ketiga. Yang ini yang terbaik. Yang ini yang kata yang berkaitan dengan pemerintah tadi. Bahawa pemerintah atau naibnya. Naib ni kalau kita macam Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam tu lah. Pemerintah tu kita kata sultan lah. Yang naibnya tu maksudnya yang jabatan-jabatan ataupun mungkin kementerian kot kan, Kementerian Agama yang bawah ni. Bahawa pemerintah atau naibnya memerintahkan orang ramai bertaubat, bersedekah, meninggalkan buat anaya. Jika ada persengketaan antara satu sama lain, baikkan balik. Jangan gaduh-gaduh. Kenapa? Kenapa macam ni? Masyhur disebut para ulama, apabila berlakunya kemarau macam tadi, maknanya ada orang ambil hak orang lain. Ada. Sama ada mungkin pemerintah yang ambil hak orang lain. Mungkin sama-sama rakyat ambil. Mungkin rakyat ambil hak pemerintah. Macam-macam boleh berlaku. Mungkin ada penganiayaan yang berlaku. Maka pada waktu tu bila jadi macam tu, pemerintah kata siapa berhutang tu bayar. Sebab ada orang berhutang tapi tak bayar hutang walaupun mampu. Ini sebab tu lah kemarau, Allah sekat hujan. Kalau yang ambil orang punya anaya, ambil barang orang, apa ni, pulangkan. Kalau pinjam, pulangkan juga. Pinjam tak hantar-hantar, buat harta. Kalau rompak, pulangkan. Kalau yang pencuri-curi ni, pulangkan. Yang kena tindas, kembalikan hak dia. Yang dirampas tanpa hak, kembalikan. Cukai-cukai yang tak patut diberi kepada, cukai mana boleh untuk orang Islam. Orang Islam dah ada zakat, tapi dia kenakan pula juga cukai dekat orang Islam. Stop. Sebab masalah ni. Masalah telah berlaku. Jadi termasuklah juga pengajian-pengajian agama tak ada. Tapi hiburan melampau, puja artis, puja muzik. Tok guru pula hina. Hina ulama. Solat berjemaah tak berapa nak ada, pengajian fardhu ain tak berapa nak ada. Kena suburkan balik. Sebab itu antara amaran daripada Allah. Maka kembali, itu maksud kembali bertaubat. Kembalikan balik. Buat anaya, kembalikan balik. Ada sengketa, baik balik. Kerana apa? Ada satu riwayat sabda Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang mengurangi sukatan dan timbangan itu, melainkan nanti Allah akan cabut nikmatnya dan membuatkan penguasa zalim memerintah mereka.
Ada hadis ni. Nabi kata, satu kaum tu, dia suka menipu dalam niaga. Mengurangi sukatan timbangan. Pandai dia buat. Apa ni? Ada timbang atas tu. Kat depan tu, dia punya jarum tu kan. Kat belakang ni ada jarum juga. Yang sebenarnya yang kat belakang ni. Yang kat depan ni lain. Maknanya yang kat depan ni, tak cukup sekilo pun dah tunjuk sekilo dah. Saya pernah tengok yang tu. Durian. Kenapa? Balik timbang tak sampai pun berapa kilo. Biasa durian yang timbang kilo ni. Kalau buatnya 50 ringgit sekilo, balik tak mau timbang lah. Balik timbang. Gila, 3 kilo dah 100.5. Durian hijau berserah. 50 ringgit sekilo. Kalau kena 4 kilo, 200. Timbang rupanya 3 kilo 3 kilo setengah. Mana pergi setengah kilo lagi? Rupanya timbang nampak 4 kilo. Tapi dia adalah ejah dia buat. Adalah dia buat. Begitu berleluasa sangat berlaku. Malah sekarang yang digital pun boleh tipu lagi. Padahal digital dah. Boleh ejah lagi. Boleh hack. Boleh. Itu dari segi sudut apa? Itu dari sudut orang meniaga menipu. Orang yang membeli pun menipu. Bagi duit palsu lah. Apalah itulah. Pakat-pakat menipu sama menipu. Bila macam tu, maka Nabi kata, jika sesuatu kaum tu tersebar dah dalam masalah mengurangi sukatan timbangan menipu dalam niaga, Allah akan buat menyebabkan yang menang, senang cerita yang menang pilihan raya lah. Yang menang waktu tu zalim. Tu hadis Nabi kata. Pemerintah akan naik yang zalim. Sebab apa? Rakyat pun jadi zalim macam tu. Kita nak bahas apa? Kita nak bahas yang satu lagi. Dan Nabi kata, tidak ada orang yang tidak membayar zakat kecuali Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Ini yang kita nak bahas ni. Maknanya kalau kemarau, makna ada orang kaya-kaya tak bayar zakat. Cukup dah nisab haul tapi tak bayar zakat. Faham berapa ribu? 20 apa? 25. 25, 28 Dah ada 30 ribu dalam bank. Tak turun-turun, duduk 30 ribu begitu. Zakat 2.5%. 100 ribu tak sentuh-sentuh. Kalau guna tak apa, tak guna ada. Emas isteri dia pakai ada 3 kilo. Mana boleh pakai 3 kilo? Maksimal 850 gram aja. Tolak tapi tak bayar. Sebab dia kata emas perhiasan. Sedangkan zakat emas tak bayar. Begitulah. Itu dari sudut rakyat, dari suruh orang-orang meniaga besar-besar, juta-juta, bilion-bilion tak bayar zakat. Sebab apa? Dia kata kena cukai kena bayar juga. Itu kena bayar. Kenapa nak bayar zakat? Contohlah. Akhir sekali Allah akan turunkan, Allah akan tahan daripada turunnya hujan dari langit. Sebab tu dia kata pemerintah waktu tu suruh orang ramai bertaubat, suruh banyak bersedekah, kerana dengan sedekah dapat mengangkat bala, meninggalkan buat anaya. Sebab bila buat anaya dengan orang, Allah tahan hujan. Yang bergaduh baik balik. Lepas tu pemerintah nak suruh apa ni? Berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari sebelum keluar hendak sembahyang sekali pun biar dulu. Jadi bila pemerintah dah masuk campur, pemerintah akan kata boleh, dia nak kata gini, wajib puasa 3 hari. Waktu tu puasa jadi wajib, macam puasa Ramadan. Bila puasa jadi wajib, maka dia kena niat puasa wajib macam mana? Niat malam kan, sebelum subuh kan. Puasa sunat siang pun boleh, maksudnya sebelum zuhur, dengan syarat tak makan lagi kan. Jadi waktu tu walaupun puasa tu bukan puasa Ramadan tapi wajib. Bila puasa tu wajib dia niat malam. Dia tak boleh niat pagi tu lah. Sedangkan kita tahu kan, kalau kita bangun tak niat pun nak puasa, puasa sunat tak niat pun, pukul 10 tak makan lagi, pukul 11 tak makan lagi, pukul 12 tak makan minum lagi lah, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa lagi. Tapi tak niat puasa pun, pukul 12.30 tak makan lagi, tak lapar sangat, puasalah, niat aku puasa sunat, boleh. Kalau puasa Isnin lah, Khamis lah, puasa apa-apa lah, boleh. Kalau kena puasa Ashura, Tasu'a, tak kisahlah puasa apa pun. Hari putih 13, 14, 15, hari hitam 29, 30, 28, 29, 30, tak kisahlah puasa apa pun. Padahal dia tak niat pun malam tu, boleh. Tapi puasa Ramadan jangan buat hal, masuk subuh tak boleh dah, tak sah dah puasa kan. Habis puasa apabila pemerintah suruh puasa ni kerana nak lepas ni nak sembahyang minta hujan ni, pemerintah suruh puasa kerana kemarau tadi, dia jadi wajib. Maka waktu tu puasa wajib niat malam. Wajib niat malam 3 hari. Okay?
Sekalipun puasa itu diperbuat untuk qada atau nazak atau kifarah. Maksudnya harus dibolehkan untuk gabung. Alang-alang aku puasa, dah pemerintah suruh wajib kan. Alang-alang aku gabung dengan puasa lain. Boleh. Setengah ulama kata boleh. Setengah ulama kata tak boleh. Khilaf lah. Setengah kata boleh. Boleh apa? Sahaja aku puasa qada Ramadan beserta dengan puasa ni lah. Puasa kerana nak minta hujan tadi tu. Boleh. Setengah ulama kata boleh. Dalam kitab kita kata boleh. Setengah ulama kata, dalam kitab lain kata tak boleh. Tak boleh gabung. Tak kisahlah khilaf ulama. Puasa nazar boleh gabung. 3 hari. Puasa 3 hari. Kemudian orang ramai itu dengan keadaannya berpuasa hari keempat. Pada hari keempat, dah 3 hari dah puasa, masuk hari keempat, puasa lagi. Pada hari keempat, keluar bersama imam, keluar ke tengah padang. Keluar masuk apa? Nak sembahyang minta hujan lah ni. Sebab tujuan puasa tu sebab nak solat minta hujan. Istisqa. Jadi hari keempat tu puasa juga, keluar dengan imam. Maksudnya keluar ramai-ramai, pergi ke tengah padang. Waktu tu, cuba bayangkan. Air tak ada. Panas, kemarau. Puasa hari pertama. Tak cukup minum air lah. Hari kedua. Tak cukup lagi. Hari ketiga. Hari keempat. Maka lemah. Lemah. Dalam keadaan, puasa yang penuh dengan air ni pun tak larat juga siang hari. Ini kan pula air tak cukup. Jadi lagilah lemah. Dalam keadaan lemah tu, keluarlah hari keempat tu, dalam keadaan puasa juga. Lemah, penat, lapar, haus, tak larat. Dhaif saja. Sebagai tanda dhaif jalan, pergi ke tempat sembahyang. Sebagai simbolik, hamba ni yang lemah, dan memang lemah sungguh, nak pergi meminta-minta dengan Tuhannya. Barulah datang. Kalau duk kenyang, perut penuh, nak minta kan tak berapa rasa sangat, kan? Ya Allah, tak berapa, tak berfeel. Tapi kalau lapar, memang lapar pun 3 hari dah puasa. Ni masuk hari keempat. Dalam keadaan panas. Memang lemah waktu tu. Okey? Pergilah ke tengah padang. Kenapa ke tengah padang? Kenapa tak pergi masjid? Disunatkan solat dekat padang. Maksud padang tu musalla. Kalau kita sekarang kat tepi tu lah. Padang lah terkira tu. Sebelah masjid. Atau mana-mana padang. Kenapa? Kerana solat-solat istisqa dilakukan di tengah padang atau tanah lapang kerana yang nak datang ni ramai. Biasanya masjid tak akan penuh. Masjid akan terlebih penuh. Sebab itu sebab yang pertama. Sebab ni benda besar ni, benda besar. Sebab air tak ada. Jadi ramai akan datang, masjid akan penuh, tak cukup. Tak cukup. Satu sebab. Yang kedua, sebab dia tak dapat menampung kan. Tak dapat menampung ramai yang akan datang. Yang kedua, ketika nak pergi ramai-ramai hari keempat tu, disunatkan bawa anak kecil, baby, baru lahir, bawa. 6 bulan, bawa baby kecil. 2 tahun, 3 tahun, bawa, disunatkan bawa. Anak kecil, perempuan haid, pergi juga. Tapi tak semayang lah, tak boleh semayang, tapi pergi. Perempuan nifas, pergi. Binatang-binatang, bawa. Kalau ada bela binatang apa kan, bela lembu, bela kambing, bawa pergi. Bawa, ikatlah kat tepi-tepi tu. Jangan kat tengah tu orang nak semayang, kat tepi-tepi tu, bawa. Kucing, bawa. Apa binatang peliharaan, bawa semua. Bawa ramai datang. Sedangkan kalau buat dalam masjid, kan masalah orang haid nifas. Kan masalah nak masuk binatang, kan masalah. Sebab tu dibuat dikata tengah padang. Sebab sunat bawa. Seolah-olah macam kita pergi macam ni, ya Allah, kau tengokkanlah ni, tengok kambing kami, tengoklah semua pakai macam tu, seolah-olah kami pun lapar, ramai-ramai datang. Binatang semua tengok datang ni. Orang tua yang naik wheelchair tu datang. Yang kalau yang lumpuh, bawa dengan katil-katil kalau mampulah. Pikul. Semua bawa. Seolah-olah macam tu, ya Allah, tengoklah kami ni, ya Allah, turunkanlah hujan. Seolah-olah gitu. Semua keluar. Jadi kalau buat di masjid kan tak sesuai. Ya, sebab tu tengah padang. Dengan pakaian kerja, tidak megah. Dengan pakaian kerja. Apa maksud dengan pakaian kerja? Janganlah pergi datang macam kita datang ke masjid macam ni nak sembahyang. Jangan pakai macam tu. Kenapa? Kan nak sembahyang, kan elok pakai jubah, pakai apa? Jangan. Pakai pakaian kerja. Bukannya haram, tapi ini dari sudut kaedahnya. Macam mana? Pakai baju harian. Apa yang biasa dia pakai, yang itulah. Malah kalau boleh, pakai pakaian tu lusuh, yang buruk-buruk, yang compang-camping.
Nak bagi tahu apa? Ya Allah, kau tengoklah kami ni dhaif sangatlah. Padahal pakaian baru ada. Logik tak? Pakai pakaian yang mahal-mahal, yang ribu-ribu, pergi nak minta kat Allah. Ya Allah, kan seolah nampak macam ada act kat situ. Belagak kat situ. Jadi macam mana nak nampak hina? Pakai baju yang buruk, yang lusuh, yang koyak, bukan koyak, yang compan koyak tak boleh lah, yang compan camping pakai. Dia kata dan jangan pakai wangi-wangi, sebab wangi-wangi itu kan tak sesuai dengan keadaan kita yang dhaif tu. Sedangkan pergi sembahyang sunat kan sunat wangi-wangi, tapi waktu tu tak perlu pakai wangi-wangi. Bukan maksud busuk-busuk, bukan, cuma tak perlu pakai minyak wangi sebab tak sesuai dengan keadaan tu, suasana tu. Lepas tu pula kenderaan, kalau boleh pakai kenderaan lama, yang kereta lama-lama tu, Datsun 120Y. Wahulu. Pakai tu yang pintu dia pun nak tercabut. Yang nak start kena tolak sebab bateri pun dah kong. Jenis tu. Yang nak buka tingkap pun kena pegang, baru tingkap boleh buka, pusing. Seolah nak bagi tahu tu. Kalau naik unta ke, naik unta yang kurus. Kalau naik unta lah. Naik kuda pun naik kuda yang tak apa sihat. Tu sunat gitu. Naik basikal tua buruk tu. Ataupun jalan kaki pun bagus juga. Nak tunjuk seolah macam tu. Menunjukkan kehambaan, menunjukkan perlunya kita pada Allah. Sunat buat gitu. Dan dia kata pakaian kerja. Pakaian kerja tu contohnya macam kalau polis datang dengan uniform polis. Askar pakai dengan uniform askar. Doktor pakai uniform doktor. Nurse ataupun nurse lah, pakai uniform nurse. Guru pakai, kalau ada uniform lah, pakaian dia, pakaian kerja. Kalau dia jenis berkebun, pakai pakaian kebun tu. Kan pakai kebun kan lain lah pakai. Kalau dia pomen, pakai pakaian pomen. Kalau dia postman, pakai pakaian postman, ikut pakaian datang. Dia pilot, pakai pakaian pilot datang. Dia pakai pakaian kerja. Itu solat sunat istisqa. Macam kita kata hari Jumaat sunnahnya pakai, nak pergi sembahyang Jumaat pakai pakaian putih. Sunnah. Pakai pakaian lain pun boleh, tapi putih sunnah. Hari raya pakai pakaian baru. Yang baru. Yang terbaik sama ada warna putih ataupun bukan warna putih. Tak ada masalah. Tengok, solat raya pakai pakaian baru, hari Jumaat pakai pakaian putih, hari solat sunat istisqa pakai pakaian kerja. Dia ada keadaannya. Lepas tu pergi-pergi tu tidak Mekah, pergi-pergi tu. Maksudnya dengan khusyuk, jangan pergi-pergi belagak tu, jangan pergi belagak-belagak. Mana tempat aku nak sembahyang? Aku kena duduk depan lah. Tak ada. Tak kisahlah tinggi mana dia pun, pangkat dia, duduk macam orang. Macam biasa. Jangan bawa kebesaran, jangan bawa pangkat dia, bawa pergi ke situ. Masa dia nak keluar rumah, ambil pangkat dia, sangkut kat pintu rumah dia. Betul ke? Jangan bawa dengan pangkat-pangkat. Kalau bawa dengan pangkat-pangkat, itu yang aku ni besar kan, mana tempat aku? Mana tempat VIP? Jangan. Keluar rumah, simpan pangkat kebesaran tu dekat rumah. Sangkut dekat rumah. Nanti bila balik, pakai balik. Dia pengarah ke, dia VIP ke, duit-duit juta-juta ke, bilion-bilion ke, tak kira. Jangan bawa kemegahan tadi, jangan bawa. Dengan khusyuk, merendah diri, tawaduk kepada Allah. Khusyuk, merendah diri. Macam mana nak dapat khusyuk? Kurangkan makan minum pada malam tu. Malam tu, buka puasa tu, minum makan kurma, biar lapar. Lepas tu, malam tu kan. Kemudian Hasan. Okey. Kemudian merendah diri kepada Allah. Bawa kanak-kanak. Kita hentikan situ kejap. Bawa kanak-kanak. Allah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allah. Baik. Okey. Jadi dah pergi tu dengan merendah diri, tawaduk, jangan duk bawa pangkat-pangkat lah. Pangkat kebesaran jangan bawa. Dan malam tu kurangkan makan minum lah. Malam tu yang mana esok tu nak pergi untuk solat minta hujan. Bawa kanak-kanak, bawa orang tua, bawa orang sakit, bawa kalau boleh dalam hospital tu bawa keluar habis. Nah, bagi yang nanti kan buat keluar-keluar nanti kan masalah pula kan. Jadi yang mana boleh buat keluar tu keluar. Yang pakai stoma bag tu bawa, yang bawa benda lah tu, cing-cing tu, benda cing, yang benda darah tu bawa kalau tak bahayalah. Bawa semua. Seolah-olah itulah, ya Allah tengoklah kami ni, ramai-ramai ni tengoklah, hai, air tak ada, teruk kemarau, seolah-olah gitu. Bawa semua, letak tengah padang. Tepi-tepi padang lah, tengah-tengah tu nak sembahyang kan. Cuma perempuan masalah sikit. Perempuan yang menarik perhatian makruh. Hukumnya makruh. Malah boleh jadi haram. Perempuan maksudnya lawa-lawa tu duk rumah. Nanti kan jadi lain pula. Datang sebenarnya jadi cari jodoh lah situ. Jadi tak sesuai. Jadi perempuan yang lawa-lawa ni yang menarik perhatian, kecuali dia pakai purdah taklah dan ni kan. Tapi ada pakai purdah, ingat tutuplah. Pakai purdah lagi lawa. Lagi masalah. Jadi tak boleh giah dia. Makruh kadang-kadang jadi haram. Mereka bawa kanak-kanak. Mereka pun sembahyang berjemaah 2 rakaat dengan niat istisqa. Sembahyanglah 2 rakaat di padang tadi, di tempat lapang tadi. Siapa jadi imam? Sunat jadi imam ketua negara. Sebab tu ketua negara kena boleh jadi imam. Kalau ketua negara pun tak boleh jadi imam, salah. Dia kena boleh jadi imam lah. Dan dia boleh khutbah. So dia yang kena ni. Seolah-olah dia ketua kan. Bila dia ketua, dialah yang kena duduk depan. Kalau perang, dia kena duduk depan. Jangan bagi askar-askar macam apa? Macam main chess, main catur tu. Itu kafir punya cara mainan. Orang gereja main tu. Padri duk main dulu. Boring kan, tak kahwin. Akhir sekali dia cipta tu. Asal usul chess, catur tu. Padri main. Sebab dia tak boleh kahwin. Tengok aku, tengokmu, tengok aku. Dia apa? Nak berzikir. Zikir cara dia lah, dah penat lah. Nak bacanya dah penat lah. Kahwin tak boleh. Akhir sekali dia cipta satu. Sebab tu king dia ada ni. Cipta satu permainan. Tengok dia buat mainan macam mana. Yang besar-besar ni duduk belakang. Apa? Yang pion. Yang ni. Yang kecil, yang ni. Yang kepala botak ni. Ini mati dulu. Tapi Islam tak. Islam panglima duduk depan. Syahid. Yang lemah-lemah duduk belakang. Main panah jauh-jauh je. Main baling batu kot jauh-jauh. Main elastik kot jauh je. Duduk tembak jauh-jauh je. Yang ni duduk depan. Kita terbalik. Terbalik. Jadi sama juga sembahyang. Sembahyang dalam Islam yang mengetuai itu ketua. Bukan ketua duduk belakang. Ketua lah duduk depan. Okay. Lebih-lebih lagi sembahyang minta hujan. Lafaznya usalli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dikerjakan sama macam sembahyang raya. Dikerjakan sama macam sembahyang raya
Iaitu bertakbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Allahu Akbar. Lepas tu baca doa iftitah apa semua, kan? Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali. Samalah juga kalau tertinggal dah rakaat pertama ketinggal atau dah baca Fatihah ke, stop ah, tak payahlah nak takbir. Samalah macam sembahyang raya. Kalau rakaat pertama ingat 7 kali, rakaat kedua tak ingat, habis lah, tak apalah. Rakaat pertama tak ingat, rakaat kedua ingat. 5 kali je lah rakaat kedua. Gitu. Sama macam sembahyang raya. Dan bacaannya pun sama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama di antara 7 tadi. Maksudnya 6 kali lah baca zikir tadi. Rakaat yang kedua 5 kali diselangi dengan 4 kali. Sama macam sembahyang raya. Dan tentang surah pun sama. Yang disunatkan baca surah macam solat raya. Solat raya sunat baca yang terbaik surah Qaf rakaat pertama, rakaat kedua surah Qamar. Surah Qaf. Qaf rakaat kedua surah Qamar. Iqtarabatis sa'ah. Ataupun martabat bawah sikit a'la ghasyiyah. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Bawah sikit kuliah kulhu. Tu dia punya tu. Samalah semacam sembahyang raya, sama. Tapi ada beza. Kecuali niat. Niat janganlah niat raya pula. Niat minta hujan lah. Tu. Dan waktu pun tak sama juga. Kerana solat raya waktu duha je. Habis solat minta hujan, dia boleh waktu sembahyang ni dilakukan pada sebarang masa siang atau malam. Boleh siang malam minta hujan ni. Jadi itulah bezanya. Yang pertama niat, yang kedua waktu tu beza sikit dengan sembahyang raya. Sembahyang raya mesti waktu duha je. Sampai Zuhur tak boleh dah solat raya. Tapi solat minta hujan siang boleh, malam pun boleh. Itulah beza dia. Lepas selesai sembahyang, imam hendaklah membaca 2 khutbah. Sunat juga, sama macam raya juga. Sama macam khutbah raya juga. Cuma takbir 9 kali dan 7 kali itu digantikan dengan istighfar 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Kan solat raya kan mula-mula naik tu Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd, kan? Lepas duduk, lepas baca habis khutbah pertama, naik khutbah kedua, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar, kan? 7 kali. Pada khutbah yang kedua. Yang ni tak bolehlah baca sebab lain sikit. Lain ni kat mana? Tukar kepada Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah 9 kali. Khutbah kedua Astaghfirullah 7 kali. Sama macam solat raya, cuma ganti Allahu Akbar kepada Astaghfirullah. Okay. Kalau kita teliti, solat Jumaat dimulakan Alhamdulillah. Innal hamdalillah, kan? Solat itu kalau khutbah Jumaat dimulakan dengan Alhamdulillah. Kalau kita perhatilah. Solat raya mula dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Khutbah raya. Khutbah minta hujan dimulakan dengan Astaghfirullah. Jadi tu nampak benda kecil je tapi ilmu tu. Apa beza di antara 3 khutbah ni? Bezanya khutbah Jumaat dimulakan dengan Alhamdulillah ataupun Innal hamdalillah. Khutbah raya dimulakan dengan Allahu Akbar. Khutbah minta hujan dimulakan dengan Astaghfirullah, istighfar. Dan pada sembahyang istisqa ini khutbah boleh didahulukan daripada sembahyang. Tu sedikit lain. Solat raya lepas sembahyang baru ada khutbah. Solat sunat minta hujan sebelum pun boleh macam Jumaat, selepas pun boleh macam raya. Pilih nak buat yang mana khutbah tadi. Dalam khutbah ini, khutbah minta hujan ni, hendaklah banyak mengucap Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yalah, minta ampun lah. Allah tahan hujan, mestilah ada dosa yang dia buat. Minta ampun banyak-banyak, dia kata kat situ dalam khutbah. Dan membaca berulang kali ayat Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tu bawah tu, kan? Dan banyak baca berulang kali. Berulang kali baca, sunat baca berulang kali. Baca. Sebenarnya ni adalah ayat 10, 11, 12 surah Nuh. Itu bukan ni, ini ayat 10, 11, 12 surah Nuh. Banyakkan baca ayat ni berulang kali. Apa maksud dia? Kenapa kena baca berulang kali?
Maksudnya, tak ada lagi kitab kita. Saya carilah, tengoklah maksudnya. Mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Itu maksud surah Nuh ayat 10, 11, 12 yang disebut membaca berulang kali. Okey. Kemudian ketika sampai 1/3 khutbah, banyak lagi tak? Okay. Ketika sampai 1/3 khutbah, yang kedua, hendaklah imam yang membaca khutbah tadi, 1/3 khutbah. Okay? 1/3 khutbah yang kedua, 1/3, agak-agak lah. Khutbah kedua berapa minit? Kita letak 15 minit. 5 minit pertama, lepas masuk minit ke-6 lah. Agak-agak. 1/3 khutbah kedua, imam yang membaca khutbah itu, khatib tadi, berpaling menghadap kiblat. Biasa solat Jumaat tak ada. Paling menghadap kiblat, maknanya dikatakan sini sunat membelakangkan orang ramai menghadap kiblat sambil membanyakkan baca doa, sebentar perlahan, sebentar kuat. Macam Nabi buat. Macam doa tadi itulah yang kita awal baca tu. Kejap perlahan, kena time-time kuat, bergantung pada maknanya lah. Ini tak adalah yang mana kuat, mana slow, tapi baca kejap perlahan, kejap kuat. Jangan kuat aja, jangan perlahan aja. Kejap perlahan, kejap kuat, kejap perlahan, kejap kuat. Sambil membanyakkan bacaan doa, sebentar perlahan, sebentar kuat. Menadah tangan. Dan tadah tangan tadi tu, dia sebut ni, dan sunat menjadikan kain selendang yang bertukar hujung ni. Disebut sekejap lagi. Kita tadah tangan khatib tu menghadap ke sana kiblat, dan tadah tangan. Dan tadah tangan tadi macam terbalik macam ni. Sampai macam ni. Sampai maksud minta sungguh. Sampaikan yang belakang ni jadi macam tu dah. Minta sungguh. Ya Allah, ya Allah kan dia jadi gitu. Sampai macam tu. Okey? Sunat. Kalau macam ya Allah tolakkanlah bala yang ada, baca doa tadi yang berkaitan dengan bala-bala ya Allah. Bila minta macam ni. Kalau minta ya Allah kurniakanlah kami macam ni. Ya Allah macam ni. Yang terbalik ni yang dikiaskan, kaedah terbalik tangan dikiaskan, yang tolak bala tu, yang terbalik gitu. Kiaskan terbalik ni kan. Yang kita baca kan apa? Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa binuri alaihi suratil Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya rahman. Kan balik kan sunat kan? Dia ambil kias daripada doa. Wa ya dafi'al bala ya rahim idfa'anna kulla bala'in wa ghammin wa zilin wa fitnatin wa syiddatin fid din wa dunya wal akhirah. Itu kan yang baca doa yang orang dulu lah biasa buat. Orang sekarang tak ada terbalik dah. Dia kata bid'ah. Tak buat dah, semua pakat tak buat dah. Sedangkan ada ambilan ni, cuma kias. Itu minta hujan sampai terbalik. Macam ni. Ini tolak bala. Minta hujan tu macam tolak bala lah, tolak kemarau kan. Jadi balik gitu. Okey. Dan sunat menjadikan kain selendang tu, selendangnya kain ni bertukar hujung yang kanan ke kiri dan yang ke kiri ke kanan, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dan serta orang ramai pun turut berbuat demikian. Terbalik kan? Terbalik kan? Semua terbalik. Kalau boleh terbalik. Kalau pakai kepiah, sunat terbalikkan kepiah. Pakai selendang, terbalikkan selendang. Selendang ini sama dua-dua, tak boleh terbalik. Kalau yang putih tu kan yang terbalik, terbalik. Kepiah pakai terbalik. Semua pakai terbalik. Pakai terbalik. Terbalik selendang, kiri kanan, kanan kiri, ikut perbuatan Nabi. Kenapa? Kerana nak kata berubah daripada sini, berubah kepada sini, daripada kemarau berubah kepada hujan. Tu tafaul dia panggil. Bab tafaul ni panjang. Bab tafaul, berubah. Terbalikkan selendang. Moga-moga yang kemarau terbalik. Pakai semua terbalik. Yang jahat jadi baik. Tafaul. Okey. Setelah selesai, mereka balik ke rumah dengan keadaan khusyuk dan tawaduk. Lepas habis sembahyang, balik buat muka slow jalan. Bila hujan sudah turun, confident. Bila hujan sudah turun, sunat mandi dengan membuka pakaian kecuali menutup aurat. Bila kalau katakanlah hujan turun dah turun, sunat
kenakan badan, kulit dengan hujan yang pertama. Yang pertama, sunat. Cuma hati-hati, kalau ada orang wajib tutup aurat lah. Yang tak wajib tutup aurat itulah yang kenakan badan. Tapi kalau kat situ semua tutup elok, tak kisah dengan aurat-aurat kena semua. Kalau nak pergi keluar rumah, takkan nak telanjang kot, kan? Pakailah daripada pusat ke lutut, bawah lutut, kena badan. Itu pun bagi lelaki, bagi perempuan tengok kesesuaian lah. Tak ada orang, boleh lah. Ada orang tutup aurat. Itu dia kata, bila hujan sudah turun, sunat mandi dengan membuka pakaian kecuali menutup aurat. Yang menutup aurat tu wajib tutup juga. Jangan nak kena badan, sampaikan terbuka aurat. Sebab apa? Sebab Nabi pernah buat macam tu. Turun hujan yang pertama, bukan hujan yang ni, hujan yang pertama tu. Yang mula-mula turun tu. Yang tu, terus kenakan kat badan. Kami bersama-sama Rasulullah SAW kehujanan lepas sembahyang istisqa. Kemudian Nabi membuka sedikit pakaiannya hingga terkena air hujan. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini?" Baginda bersabda, "Kerana ia baru diciptakan oleh Tuhannya, Allah Ta'ala." Allah baru cipta. Tak seronok ke? Ini ciptaan Allah ni, baru cipta. Seronok kenakan dekat badan kita. Kerana apa? Dia kata gini, jika dibuat dengan betul mengikut rukun dan syarat-syarat, sejarah membuktikan hujan turun ketika solat ataupun khutbah. Masa tu juga turun. Tapi kena sempurnakan syarat dengan rukun. Betul-betul. Pada sebelum puasa tu pemerintah kena pulangkan kalau dia main rampas-rampas. Yang dia minta cukai yang tak patut dia minta, kena pulangkan balik. Orang yang bergaduh berdamai. Orang yang ambil hak orang, pulangkan balik. Semua dah baik semua buat. Puasa 3 hari, sembahyang solat sunat istisqa, mengikut sejarah turun. Boleh kata garanti, boleh kata gitulah. Adat kata garanti. Tapi kalau tak turun juga, tak turun-turun walaupun dah banyak kali, something wrong somewhere. Ada yang masih lagi tak tunaikan. Demikian juga sunat mandi menyambut hujan yang pertama awal tahun. Ini cerita lain. Tiba-tiba dia kona kot cerita lain. Dan mengambil air sembahyang di mana tempat air ada mengalir. Pada setiap awal tahun, maksudnya bulan Muharram, Zulhijjah, lepas Zulhijjah, Muharram, masuk Muharram tu 1, 2, 3 tu, kalau katalah hujan 1 ke 2 ke 3, hujan yang pertama, dia kata sunat juga buat yang sama. Yang ni tak ada kena dengan kemarau. Ini kalau pergi mandi ni, orang tak amal dah sekarang, dia kata bid'ah. Padahal mandi hujan je pun sunat macam tu. Dan sunat mandi. Dan ambil wuduk dengan air hujan tu, tak ada tempat air mengalir, ambil. Itu hujan yang pertama pada tahun Islam tahun ni. Ini tak ada kena dengan kemarau. Dia saja nak bagi pengetahuan am. Pada pendapat saya, ni pendapat pengarang ni, dia kata ini jika tiada membawa mudarat. Ada ke membawa mudarat? Kalau ada mudarat tak apalah, tak payah buat, sunat je pun, dia kata. Sunat mengucap tasbih tak kala mendengar guruh dan bila nampak kilat bersambung. Kalau ada lepas sembahyang tu guruh. Maka sunat baca Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Sunat baca tu. Ini pun pengetahuan am. Dan habis cerita. Dan bila hujan turun terlalu lebat, sangat lebat pula turun, sekira-kira dibimbangi jadi banjir, sunat dibaca semula doa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirabi wal butu wa butunil audiyati wa manabitish syajari. Ini kalau hujan tak berhenti kan, ni kan kat sini pun ada musim-musim macam tu kan. Maka bacalah doa ni. Tujuannya, ya Allah, turunkan sekeliling kami, janganlah hendaknya memudaratkan kami, dan turunkan di atas bukit-bukit, permatang-permatang, di sungai-sungai, di paya-paya dan di kebun-kebun. Turun hujan yang banyak tu janganlah dekat tempat kami ni, nanti banjir. Ataupun dah banjir dah pun, turunlah dekat bukit-bukit, permatang-permatang, sungai-sungai, paya-paya kat kebun-kebun. Sesuai. Permatang tu apa? Permatang pau. Apa? Permatang tu jalan kecil, dia tinggi sikit daripada permukaan sekeliling. Kita panggil apa? Kalau kata contoh macam ada sawah, kan ada tempat jalan tu kan tinggi sikit. Kalau tidak air kena kan. Itulah dia panggil permatang. Permatang tu jalan yang tinggi sedikit daripada ni bawah. Jadi turunkanlah hujan dekat permatang-permatang tu. Bila permatang tu penuh kat situ, air dekat atas permatang tu taklah kena. Dan di bukit-bukit dan sebagainya. Habis bab solat sunat istisqa.
Wallahu alam. Sambung semayang takut. Semayang takut ni semayang syiddatul khauf. Semayang ketika berperang, semayang ketika ada harimau depan. Ada harimau tunggu. Gerak nak semayang je. Contohlah. Semayang takut dia, cara dia lain sikit. Tangguh dulu. Kita akan masuk akan datang tu. Sembahyang takut dia panggil. Syiddatul khauf akan datang. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik.